أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Surah As-Saff. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan dinul haq, untuk menzahir, menyerlah dan memenangkan Islam, sehingga mengatasi segala ajaran-ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Yang dihormati pengacara majlis, sahibus samahah, yang berhormat Ketua Dewan Ulama Fas Pusat, yang berhormat Ketua Dewan Muslimat Fas Pusat, yang dihormati Syaikh Agung Pengarah Tarbiyat, Pengarah Ilham, seluruh pimpinan Fas Pusat, Ashabul Fadilah, para pensyarah, para pelajar graduan yang telah menerima ijazah mereka, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertama-tama saya melafazkan alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, kerana dengan taufik, hidayah dan pertolongan jua kita dapat menjayakan ilham sehingga ke tahap ini. Seterusnya saya mengucapkan tahniah kepada semua yang berjaya dan menerima ijazah masing-masing. Setelah mempelajari asas-asas ilmu Islam, bukan sekadar ilmu, bahkan tarbiyah, untuk mendidik kita dalam menghadapi zaman krisis kemanusiaan. Kerana dunia terkini, termasuk kejahilan umat Islam sendiri, hanya mengenali dua pendekatan yang menjadi pemandu kepada kehidupan manusia. Yang pertama mereka sebut agama ataupun religion dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ideologi yang berkait dengan cara hidup, politik, ekonomi dan sosial. Mereka lupa di sana ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan ad-din,
yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bermula daripada Adam alaihi salam dan ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah menjadi hikmat yang terbesar apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mukjizat ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quranul Karim yang berbeza dengan mukjizat yang diberi kepada rasul-rasul yang terdahulu. Mukjizat ilmu yang tidak mampu disahut cabarannya oleh seluruh alam sehingga hari ini. Mereka tidak mampu menyahut cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Surah Al-Baqarah. Dan jika sekiranya kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu ciptakan satu surah sepertinya. Panggillah pembantu-pembantu kamu. Sama ada di kalangan Tuhan-Tuhan yang kamu lantik sendiri selain Allah. Pemimpin-pemimpin yang kamu puja. Para ilmuwan yang kamu sanjung. Panggil mereka semua. Sila buat satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak akan dapat melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, maka takutlah kamu akan api neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Disediakan untuk orang-orang yang engkar, yang melawan. Allah Subhanahu wa taala memilih makhluk manusia bertugas di atas muka bumi. Tidak memilih makhluk yang lain. Kerana fitrah, naluri yang ada pada makhluk manusia itu sendiri. Untuk melaksanakan kewajipan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia malaikat supaya mereka itu beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Kewajipan khilafah, memakmur dan mentadbir bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak ciptakan di atas muka bumi makhluk manusia untuk menjadi khalifah, dengan mana iqamatud din wa siyasatud dunyabi, menegakkan ad-din dan mentadbir urusan dunia dengannya. Lalu malaikat bertanya, memohon penjelasan, adakah engkau hendak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, berperang di antara satu sama lain, padahal kami memuji-memujamu, bertasbih? Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Yang ketiga, tanggungjawab amanah untuk menegakkan syariat Allah dan menggunakan akal dengan panduan syariat Allah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'zukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu mengendalikan hukuman di kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah mengajar kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Pendekatan yang dinamakan religion, yang diterjemahkan dengan agama dalam bahasa kita, hanya pendekatan dalam aspek rohani spiritual, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ajaran yang mahu memalaikatkan manusia, sehingga ada pendekatan padri-padrinya tidak boleh berkahwin. Padri-padrinya berkuasa macam Tuhan, boleh menghalal dan mengharamkan. Ada ajaran yang mempertingkatkan ketinggian sami-saminya supaya jadi macam malaikat, sehingga bertapur sampai kurus kering. Ada ajaran yang mahu membinatangkan manusia untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan di sana dicipta ideologi komunisme yang menolak agama secara total. Agama adalah karut. Liberal kapitalisme dan lain-lain di barat meletakkan agama tidak ada kuasa dalam urusan kehidupan. Kita melihat kegagalan agama-agama, religion. Gereja-gereja kosong. Generasi baru tidak berminat dengan religion. Kita melihat kehancuran kuasa besar komunis yang menolak agama secara total. Dan kita menyaksikan terkini keruntuhan ekonomi liberal kapitalisme
yang tidak memberi kuasa kepada agama dalam urusan kehidupan. Manusia memerlukan ajaran yang sempurna yang menghubungkan aspek roh, jasad, akal dan jati diri manusia, yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, yang menghubungkan manusia dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi, yang menghubungkan bumi dengan langit, yang menghubungkan dunia dengan akhirat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur terhadap manusia, terhadap Allah? Kamu kufur terhadap Allah. Kamu dahulunya tidak ada langsung, kemudian Allah mewujudkan kamu dalam alam kehidupan. Kemudian dia mematikan kamu. Kemudian dia menghidupkan kamu semula. Kemudian kamu dikembalikan kepadanya di alam akhirat. Tidak ada ajaran yang memenuhi segala aspek ini melainkan dinul Islam. Kita melihat Barat yang mengambil tamadun Islam kerana berminat dengan tamadun Islam yang dibangunkan oleh generasi awal Islam, yang bermula dengan Makkahul Mukarramah, yang tidak ada hasil langsung, wadin ghairi dhi zar'in. Generasi awal dibangunkan dengan ilmu, iman dan akhlak, berpandukan Al-Quran, mengislamkan manusia yang diajak tanpa paksaan, dan mengajak manusia yang tak mahu masuk Islam dalam masyarakat majmuk, dalam sebuah negara, masyarakat madani. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berseorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang termulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Allah itu maha mengetahui, lagi halus pengetahuannya. Mewujudkan masyarakat madani, menyatakan manusia yang berbagai agama, berbagai bangsa, tidak boleh dihasilkan keperluan mereka melainkan secara madani, mengumpulkan segala hasil ilmu melalui akal di satu tempat yang dinamakan Madinah, bandar untuk dipasarkan bahan-bahan itu. Dan kemajuan ilmu akal hendaklah dimajukan yang dinamakan tamadun. Maka firman Allah Ta'ala, "Fabashshiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Berilah berita gembira kepada hamba-hamba yang mendengar perkara yang terbaik, lalu diambil perkara yang terbaik. Dan sabda Rasulullah SAW, "Al-hikmatu dhalatul mu'min, fa'anna wajadaha fahuwa haqqu biha." Kebijaksanaan adalah barang tercecer, kepunyaan orang yang beriman, di mana saja dijumpa hendaklah dipungut. Di samping menyebarkan Islam kepada seluruh manusia tanpa paksaan, mengajak manusia berbagai kaum yang tak mahu menganut Islam
sila berada di bawah pemerintahan Islam yang adil. Semua ilmu-ilmu manusia diambil dan diislamkan. Maka lahirlah hadarah Islamiyah, tamadun Islam, yang menjadikan Islam kuasa besar yang tunggal di dunia, memimpin dunia, menggabungkan 3 benua yang terpenting, Asia, Afrika dan Eropah, dengan geografi yang letak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang kufur tidak mahu menerima hakikat ini. Mereka menentang Islam secara hasad. Berlakulah pengembaraan Marco Polo, Vasco da Gama, Columbus, kerana 3 benua dikuasai oleh Islam. Pengembaraan untuk menguasai ekonomi yang dianggap sebagai Tuhan dan kiblat kepada hidup mereka. Akhirnya mereka menyadari orang Islam mempunyai kekuatan Islam dan kekuatan sains dan teknologi. Mereka ambil sains dan teknologi. Mereka ambil ilmu politik Islam, tetapi tanpa mengambil dinul Islam. Dunia Barat tidak mengenali demokrasi, hanya demokrasi purba yang dicipta di Athens. Mereka tidak boleh memodernkan demokrasi, sehingga untuk mengubah kerajaan terpaksa berlakunya revolusi Inggris, revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Soviet Union dan lain-lain yang mengorbankan jutaan manusia. Sehinggalah mereka mengkaji kitab-kitab fiqh Islam, Al-Ahkam Sultaniyah, Adabul Wazir, Muqaddimah Ibn Khaldun, Siasah Syariah dan lain-lain diterjemahkan ke dalam bahasa Barat. Maka lahirlah demokrasi moden melalui pilihan raya secara moden, dengan adil dan marwah, tanpa menerima iman, perhitungan dosa dan pahala dan hari akhirat. Demokrasi itu tidak sampai ke mana, kerana tidak ada iman dan hubungan dengan Allah, tidak ada perhitungan hari akhirat. Mereka ambil sains dan teknologi tanpa mengambil iman dan akhlak yang ada dalam ajaran Islam. Maka terciptalah senjata-senjata yang canggih, menjadikan manusia lebih ganas daripada binatang buas, membunuh jutaan manusia dalam sekelip mata, mencipta alat-alat perhubungan yang cepat. Bukan kemudahan, tetapi terlanjur meruntuhkan moral manusia, kerana mereka tidak mengambil dinul Islam. Hari ini manusia mengalami krisis kemanusiaan yang sangat dahsyat. Islam adalah penyelamat, Islam yang sempurna. Di sinilah pentingnya peranan ilmu Islam yang ditimba oleh kita semua. Sekadar mempelajari ilmu Islam hanya beberapa waktu sahaja tidak cukup. Kaedah-kaedah itu perlu dikembangkan lagi. Banyakkan pembacaan, banyakkan perbincangan, banyakkan riset, banyakkan kajian, sehingga kita berilmu dengan ilmu Islam yang boleh diterjemahkan dengan keadaan-keadaan semasa. Di sana ada pula orang yang belajar ilmu Islam, tapi tak mampu nak terjemah dengan keadaan-keadaan semasa. Mengaji akidah sehingga hampir hancur kita. Sokong UMNO, sokong komunis, sokong ideologi yang bukan Islam. Kerana teori-teori ini tak ada dalam kitab akidah yang ditulis di zaman 100 tahun yang lalu dan lebih daripada itu. Kerana mereka tidak tahu menterjemahkan ilmu Islam dengan cabaran-cabaran semasa. Tak mampu nak menterjemahkan Islam untuk menyelesaikan masalah politik ekonomi semasa berdasarkan kepada mukjizat yang ada dalam Quran.
kerana tidak mempelajari sumber Islam dan bagaimana memahami sumber itu. Di sinilah kita memerlukan islah dan tajdid. Penubuhan parti-parti Islam, termasuk parti Islam Malaysia PAS, adalah dilahirkan dan bergerakkan islah dan tajdid untuk mengembalikan semula kuasa Islam memimpin manusia setelah dihilangkan khilafah Islamiah tahun 1924. Dan kita tidak boleh bangkit memimpin tanpa ilmu dan tanpa faham. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Tafaqahu, fahamlah kamu. Bukan saja belajar, bukan saja mengaji, faham Islam itu. Qabla an tasudu, sebelum kamu jadi pemimpin. Di sinilah perlunya kita mempelajari ilmu secara tafaqquh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Firman Allah Ta'ala, mengapa tidak ada satu kumpulan di kalangan kamu yang keluar sekejap, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung dan sebagainya, liyatafaqahu fid din, supaya mereka itu tafaqquh, belajar dan faham ad-din Islam ini. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian memberi peringatan kepada kaum kita, bangsa kita, umat kita. Memberi peringatan supaya mereka berwaspada. Bukan belajar untuk berilmu untuk diri sahaja, sekadar untuk tahu saja. Macam orientalis barat, belajar Islam. Ada ulama yang mengaji, tak beramal dan tidak tafaqquh dan tidak menunaikan mesej ilmu. Liyunziru qaumahum, supaya memberi peringatan kepada kaum bangsa kita berwaspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Bukan saja dalam agama, termasuk dalam cara hidup yang menyelamatkan irah Islam. Bukan saja tanggungjawab kita mengaji, cari ilmu, tanggungjawab menyampaikan ilmu dan menyelamatkan masyarakat dengan ilmu itu.